Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Ella Royanti Ruslan, semua boleh panggil saya Ella. Saya pengerusi pertubuhan untuk pertubuhan suara kreatif kesenian generasi muda dan saya merupakan perantara untuk program kita hari ini iaitu yang bertajuk sediakan payung sebelum hujan, yang mana kita akan fokuskan kepada industri perfilman di kala COVID-19. Kita ada dua tetamu jemputan iaitu Dr. Ahmad Ibrahim yang lebih dikenali sebagai Mat London, yang merupakan seorang pengarah filem yang telah lama berkecimpung dalam industri perfilman dan beliau merupakan seorang ahli akademik dan juga Presiden FDAM. Dan seorang lagi tetamu jemputan kita yang berbahagia, Datuk Kamil Osman, yang berpengalaman, berpengetahuan dan juga mempunyai jaringan yang luas di dalam sektor industri kreatif. Beliau merupakan mantan Ketua Pengarah Finas. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya nak bertanyakan soalan pertama saya kepada Dr. Ahmad. Okay, seperti yang kita dimaklumkan bahawa produksi-produksi telah pun mendapat kebenaran untuk menjalankan penggambaran ketika COVID-19, selepas raya lah maksudnya, dengan mengikuti SOP penggambaran yang ditetapkan. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa status dan SOP tersebut. Apakah telah mendapat kelulusan? Sehingga sekarang ini tidak ada mendapat kelulusan apa-apa lagi. Cuma kita menunggu SOP dari KKMM dan Finas yang akan diutarakan oleh pihak MKN. Jadi dia bagi kelonggaran untuk syuting. Bermakna syuting bukan kita boleh pergi syuting. Kita kena ikut SOP. Dan SOP itu mungkin akan diberi dalam bulan ini sebelum Juni. Itu saja. Dia hanya memberi kelegaan dan juga nafas lega kepada penggiat seni bahawa penggambaran dibenarkan tapi dengan bersyarat yang agak ketat. Dan kita akui bahawa syarat ketat itu memang kita kena salurkan syarat itu sebab budaya kerja dalam filem ni agak berlainan daripada sektor-sektor yang lain. Jadi kalau sektor yang lain tu kita dapat mengerti, dapat memahami secara fizikalnya. Tapi secara kalau dalam filem ni kita tak dapat memberi satu agakan ataupun kita tidak dapat anticipate. Justru dengan SOP yang diketatkan, semoga kita dapat mengawal sedia keselamatan masa di syuting. Dan kebenaran juga akan diberi oleh pihak Finas setelah kita mendapat SOP. Sampai sekarang ni tidak siapa pun dibenarkan syuting. Kemudian kita harus melalui SOP itu kita ada kuarantin. Masa period of quarantine. Inilah yang kita sedang berbicara tentang quarantine period. Dia bagi 20 hari, kita rasa itu agak terlalu lama kepada orang-orang filem yang selama ini dah hampir 3 bulan tidak bekerja, tidak ada pendapatan. Tiba-tiba bila dibenarkan dia kena duduk pula kuarantin diri sendiri selama sebulan. Dalam kuarantin itu siapa yang akan bayar gaji dia, siapa yang akan bayar allowance dia, dan kenapa lama sangat sampai 30 hari. Adakah ini adil bagi mereka? Saya rasa tidak adil. Kalau orang bagi 14 hari, kenapa pula orang filem bagi 20 hari? Kan after all kita selama ini kita dah kuarantin diri kita di rumah selama 2 bulan lebih. Itulah dia. Okey, baik, apa pandangan Datuk Kamil pula secara ringkas ni berkenaan yang apa yang disebut oleh Dr. Ahmad? Saya rasa apa yang patut dikatakan memang dah dinyatakan oleh kita punya Dr. Mat London. Tapi kalau saya nak tambah sikit, saya ingat yang syarat yang akan diperkenalkan untuk kali ya dalam industri ini secara rasmi adalah aspek health, safety dan environment. Jadi maknanya film industri pun akan sama level dengan construction industry dan juga oil and gas, mana mereka patuh bukan saja the normal SOP tapi kena ambil kira the health, safety, environment punya aspek. Itu satu untuk saya itu memang satu syarat yang baik sebab dia akan menanamkan, membudayakan safety on set. Sebab kita selalu dengar juga kadang-kadang ada kru yang kena aksiden kan, pelakon yang kena aksiden masuk hospital dan sebagainya, sakit ke apa. Macam tu saja, dia ada kaitan dengan insurans besok.
dengan insurans dan juga untuk banyak lagi elemen kontrak. Jadi untuk saya sebagai peribadi, syarat yang ketat ni akan memperkemaskan lagi cara kita terima warga dalam kita. Jadi bukan lagi macam dulu cincai-cincai, kan? Kita kena menganggap mereka sebagai pekerja yang legitimate lah, macam pekerja-pekerja lain. Seperti yang saya ada maklumkan tadi, yang Datuk pernah menjadi Ketua Pengarah Finas, jadi maknanya pernah menerajui Finas. Jadi boleh Datuk kongsikan sedikit ketika itu perancangan Datuk untuk menstrukturkan ekonomi industri perfilman. Sebab apa yang kita lihat sekarang ni macam seolah tak ada backup plan untuk industri kita. Okey, ini dah 2-3 tahun, dah 4-5 tahun yang lepas lah. Pada mulaannya yang saya nak syaratkan melalui SPP, permohonan SPP, kita masuk syarat untuk insurans masa tu. Insurans tu sebenarnya untuk projek tu lah. Jadi kalau filem tu 45 hari, maknanya insurans tu untuk 4 hari. Dan ini akan mempertahankan akan cover ya. Insurans tu nanti cover lah producer, director, so yang terlibat dalam set tu. Dan saya memang dulu dah mula bincang dengan insurance company supaya cover macam tu. Sungguh pun dekat Malaysia ni, funnily enough, banyak company yang rela buat macam tu. Tetapi kita dah contact headquarters ya. Insurance company tu di Malaysia, tapi HQ dia orang dah ada pengalaman di Hong Kong dan juga di Singapura. So tujuannya masa tu itulah, masukkan insurance. Kenapa masukkan insurance? Itu tu untuk protect siapa yang akan jatuh sakit ke aksiden sebagainya. Yang kedua, kita dulu nak cuba masukkan apa kita panggil macam bukan KWSP sebenarnya, dia macam nak discuss bagaimana cara yang terbaik di mana yang pekerja-pekerja boleh buat savings buat saving melalui yayasan ke kalau kan macam yayasan. Jadi kita ingat mungkin boleh yayasan seniman, bukan persatuan seniman, yayasan ya. Mungkin yayasan tu boleh bantu dari segi saving dan sebagainya. Sebab kita tahu kebanyakan industri ini pekerja dia freelance. Dia orang kadang-kadang susah nak beli rumah kan, nak beli motorcar, nak beli macam-macam lah sebab semua nak kena gunakan payslip dan sebagainya. Jadi itu yang kita tengah buat, tapi masa singkat ya masa tu. Ya, Dr. Ahmad, berkenaan dengan SOP penggambaran, adakah rasa-rasanya golongan macam pelakon kanak-kanak, golongan yang mempunyai penyakit kronik dan yang berusia 60 tahun ke atas ini dibenarkan mengikuti penggambaran, dan perlukah produksi menyediakan khidmat penasihat perubatan untuk syarikat-syarikat dari perubatan daripada syarikat-syarikat yang diiktiraf oleh kerajaan bagi memantau penggambaran? Pertama sekali saya nak apa dia kata orang, saya nak ambil sikit tentang perkara-perkara yang Datuk sebut tadi. Sebab COVID ni tak boleh di-insurance kan. This is a natural disaster, dia tak boleh nak COVID kan. And then secondly, skim yang Datuk cakap tadi tu dah ada pada Pekeso. Pekeso ada skim tu sekiranya tidak bekerja dan tak dapat kerja, dia akan bayar whatever amount. Okay, itu. Tentang SPP ni kita bukan dekat insurans. Kita juga kalau boleh kita nak letakkan dua-dua sekali, insurans dan juga kontrak. Kontrak pekerja tu mesti ada. Tiap-tiap orang mesti. Kebanyakan orang pekerja tak ada kontrak, dia sign tapi dia orang simpan kontrak, tak bagi pada pekerja, tak bagi pada pengarah, tak bagi pada itu. So setiap siapa nak SPP mesti ajukan kontrak director, kontrak tu, kemudian baru kita boleh terima SPP tu dengan insurans tadi. Okey, bagus. Niat itu bagus. And then berbalik kita kepada soalan tadi ialah kerana SOP ni sangat ketat. Kita boleh kata orang mematuhi, akur pada SOP itu. Memang boleh. Itu saya rasa satu kebaikan. Tetapi siapalah yang akan membayar
persaringan. Sebelum kita pergi, setiap ahli ataupun kru ataupun pelakon terlibat mesti disaringkan dahulu to make sure dia ni memang orang kata negatif. Siapa yang kena buat saringan? Kalau saringan dari kementerian, kita kena bayar lebih kurang dalam 450 hingga ke 800 untuk duit saringan. Siapa akan membayar e-cost tu? Seorang. Okay. Setelah saringan, dia mesti mengeluarkan perbelanjaan kurang-kurang 1,000 satu hari untuk belanja mengawal kesihatan. Tak kisah dia nak letak siapa kat situ jadi pengawal kesihatan dan lain-lain lagi, tapi kos begitulah. Kalau dulu van sebiji, sekarang ni kena ada van 2 biji. Kalau dulu 1 kemah, sekarang kena ada 2 kemah. Kalau dulu kita syuting terus kita pergi, sekarang ni 1 jam selepas kita kata orang nyah kuman baru boleh shoot. Okey. Sekarang baju-baju prop-prop semua tu kena hati-hati, kena di sanitizer. And then kita pula lokasi hanya 3 saja lokasi yang boleh, yang kita mampu untuk ikut SOP ni, 3 lokasi. Dan cuti juga akan menjadi lambat dan segala pergerakan yang jadi lambat. Jadi kita tak boleh kerja lagi macam dulu sampai 12 jam, 13 jam, kita hanya bekerja takat-takat 10 jam. Dan kalau dia hitung semua, kalau dulu telemovie dia boleh shoot dalam 7-8 hari, sekarang ni akan pergi ke 10 ke 12 hari. Kemudian kita kena tukar pula skrip yang kita patut berperlukan, skrip yang berpegangan semua tu tak harus dijayakan. Kita kena tukar pula senario dia. Jadi momentum syuting dulu dan sekarang tu amat berbeza. Walaupun itu kita faham komik ni, tapi amat berbeza. Sebab tu hati-hati, pengarah sebelum syuting dia mesti merombak semua skrip bagi pelakon-pelakon dan juga kerja kru. So this is a script baru, pendekatan yang baru, koreografi yang baru. Okay, screenplay yang baru. Selain daripada itu tentang screenplay saja. And tentang pemakaian juga kita kena hati-hati. Ya, pelakon yang pakai pakaian tidak boleh bawa balik. And then the area must be confined, tidak siapa boleh masuk dan keluar. Dan kalau dulu kemah 1, sekarang kita kena buat 2 kemah. Kalau dulu makanan kita boleh buat catering, sekarang kita hanya pakai bungkus. Banyak yang nak kena consider. Sebab itu kita rasa kalau nak syuting pun kita momentum tidak begitu dan tidaklah secantik, tidaklah movementnya tidaklah begitu bebas seperti dulu. Jadi sebab orang tua budak tu kita rasa semua tu nak kena di kuarantin. Sama ada kamu orang tua muda ke semua, kena kuarantin dulu. So cara kuarantin ni macam mana? Siapa nak bayar kuarantin? Siapa nak bayar duit kos penjaringan? Yang kos dia 450 ke 800, siapa nak biayai kos itu? And then siapa yang nak memantau kuarantin? Okey. Sebelum dia syuting dia kena kuarantin. So kita tak tahu apakah matlamat, apakah prosedur-prosedur yang lain. Itu baru prosedur syuting. Itu saya tahu, bukan prosedur keselamatan, ini prosedur syuting. Itu yang kita nak tahu dalam minggu ni. Bila keluar SOP itu mungkin kita akan berbincang kita akan berbincang lebih lanjut dan mungkin ada timbang cara, mohon timbang cara daripada kerajaan. Sama ada kerajaan nak biayai duit kos itu ataupun dia sama-sama sajalah. Yang boleh membiayai mungkin stesen ke apa semua. Saya tak sangka, tak mungkin penerbit akan membayar kos itu sebab bukan semua penerbit kaya. Penerbit juga ada yang tak kaya. Kalau dah 10,000 untuk 10 hari, bayangkan kalau siri, drama bersiri. Drama siri 20, kalau dulu 23 hari, sekarang syuting boleh pergi sampai ke 30 hari. 30 hari, satu hari dia kena bayar 1,000. Kalau 30 hari dah 30,000. Bayangkan dah. And then syuting pula tidak melebihi pada 20 orang. Okey. So banyaknya multitask. Kalau buat siri kita tak mungkin lah. Kalau buat telemovie tu mungkin kita buat 20 orang. Jadi kalau telemovie dan yang lain itu kita kata bersiri itu kita susahlah. Kalau telemovie itu okey. Okey. Tapi cubalah tengok. Kalau dah kata 20 orang, kita kena akur daripada 20 orang. Tapi itulah tadi yang saya cerita tadi, banyak sangat yang kita kena hadapi. Ada satu cabaran yang amat kata orang tercabar. Itu ya. Datuk, saya nak tanya pandangan Datuk tentang skim pencen kepada pekerja seni, dana kecemasan dan juga insurans ni patut berada di bawah tanggungjawab organisasi mana? Okey, yang ini seperti mana yang kita dengar Tuan Mak Dani cakap tadi. Kalau nak ikut negara lain, sebenarnya production company lah kan, producer yang saling tanggung. Tetapi kita kena tengok dari segi produknya pula macam negara lain. Production funding tu
dia lebih orang cakap apa, lebih broad kan. Dia punya coverage. Ini bukan insurans ya, dia punya production budget dia tu. Dia boleh ada kalau kita tengok macam wayang daripada barat, daripada Hollywood, even kita tengok kredit dia mesti ada apa onset. Dr. ni Mat London kan, dia ada apa tu, dia ada kredit untuk medical officer, ada yang jaga animal are not injured pun ada. Jadi dia orang boleh sampai ke tahap yang tu. Jadi soalan sekarang ni kalau dekat Malaysia macam mana kita nak tahan sampai level macam tu. Betul, tapi kalau kita terima yang kebanyakan daripada konten atau filem di Malaysia ni dibiayai mungkin ada percentage yang dibiayai melalui grant grant kerajaan dan sebagainya. Saya ada masalah kalau kita masuk elemen kita naikkan sikit the grant, the value lah, nilai nilai grant atau nilai production support. Sebab apa, selalu bila buat costing, kita tahu macam mana kebanyakan yang buat costing tu is berdasarkan kepada pelakon, director, cameraman dan sebagainya kan. Itu yang biasanya bila buat costing. Tapi sekarang ni kalau dalam era baru yang Dr. Mat London cakap tadi tu, costing untuk health safety itu dah jadi biasa, dah jadi macam semula jadi natural. It is part and parcel of the costing. Jadi bila dia part and parcel of the costing, itu mana yang support yang datang pada kerajaan dan juga pembelinya termasuk TV station semua pun nanti sepatutnya faham pasal kenaikan kenaikan harga dan sebagainya. Sebab ni kenaikan harga ni bukan pasal nak naik ikut suka saja. Satu elemen baru dah masuk dalam costing kita. Because at the end of the day, industri ini bila kita nak consider budget, it's just the costing. Dan yang quarantine punya proses yang Dr. Mat London cakap tadi tu, memang itu yang Iceland pun dah adopt, saya ingat Australia adopt, di mana dia orang anggap satu team production tu macam keluarga dalam rumah sekarang. So stay home maknanya stay home. Satu keluarga. Tunggulah situ 14 hari ke 20 hari kan. Jadi maknanya konsep tu sama macam kita sekarang kan, duduk rumah. Kalau keluarga duduk rumah. Kalau boleh jangan keluar dan sebagainya. Jadi production crew ni dianggap macam satu family lah. Satu family. Itu satu aspek. Tapi lagi satu aspek saya nak kalau saya boleh masukkan is that apa yang Dr. Mat London cakap tadi itu betul. Cara filem tu, cara gameplay tu semua kena kita kena ubah fikiran. Kita kena ambil konsep lain. Sebab apa? Sebab sekarang ni kebanyakan lah di Malaysia ni berdasarkan kepada kita buat filem atau tadi drama the traditional way. Maknanya tengok macam dulu, nak syuting, kalau nak pergi Kuala Lipis, satu van nanti pergi, 5 orang, 10 orang. Kadang-kadang kita pun tak pasti yang patut pergi itu 10 ke 5 sebenarnya. Tapi pasal dulu tak ada masalah, jadi kita dah buat ni macam satu, memang satu item lah. Saya pun pernah ada hadir di filem set ya. Memang ramai orang. Jadi dalam dalam time COVID ni, itu yang saya ingat, itu yang Dr. London nak cuba cakap tadi tu. Director, producer, casting director semuanya kena tengok balik. Adakah 10 orang perlu 4 kan? Macam makeup, costume designer, seorang ke 2. Macam itulah satu perubahan yang saya akan nampak. Dan of course kalau kita cakap daripada insurans tadi, memang COVID belum cover. Tetapi saya difahamkan kalau COVID ni dia up to extend lah kan sampai tahun depan atau 2-3 tahun lagi, dia supaya juga nanti satu hari besok akan diambil kira macam AIDS dan sebagainya lah. Maknanya benda tu tak akan hilang. So saya rasa insurance company satu hari besok kena juga ambil kira, tetapi dengan syarat okey macam SARS sekarang kan, kalau
nak kata SARS tu bukan hilang je, tapi cuma cara dia tu. Tapi kalau kita nak insure, insurance tu ada boleh orang kata berbincang dengan insurance company lah. Sebab COVID tak boleh hilang. Vaksin dia mungkin ada. Even kalau vaksin ada pun, dia tak garanti hilang macam tu. Sebab dia boleh management dia macam-macam. So itulah sedikit sebanyak. Tapi apa yang dicakap tadi tu betul. Memang buat filem sekarang memang perlu macam-macam thinking out of the box lah. Kita kena tengok balik screenplay, nak tengok balik casting macam mana, berapa orang ada kat situ. So this is why post production, saya pernah tanya dulu, typical filem dekat sini, macam Bang Mat boleh kan, berapa persen yang selalu perlu shooting dekat luar, dan lepas tu berapa banyak yang akan dihabiskan di dalam post. Yang itu pun mungkin ratio dia mungkin akan diambil kira lepas ni. Sebab kadang-kadang shooting location tu tak payah banyak, tak payah macam lama sangat kan. Sebab kebanyakannya mungkin post. Kebanyakan lah itu tu saya just bagi tahu secara am sajalah. Ya, okey. Dr. Ahmad, okey. Pada pandangan Dr. Ahmad, perlukah sesebuah produksi itu dia sebelum menjalani penggambaran dalam keadaan COVID-19 ni lah, perlukah mereka menyediakan general protocol on occupational safety and health on COVID-19? Termasuklah ada specific like preventive and protection measures for each specific space and job. Ada tak keperluan untuk menyediakan psychophysical and health condition? Lepas tu ada relate dengan insurans. Pertama lagi saya nak jawab yang Datuk cakap tadi ni, iaitu di mana bantuan siapakah akan membiayai. Tapi orang yang pertama yang saya rasa harus membiayai kos SOP kesihatan ni ialah TV station. Kalau buat untuk TV, di mana dia naikkan lagi pembelian harga sebanyak 30%. Kalau dulu 110 untuk telemovie, dia akan naik lagi 10%. Jadi 10% itulah untuk cover semua kos-kos pembiayaan kesihatan SOP. Itu saya kata yang paling baik sekali lah. Supaya produksi boleh gunakan untuk cover semua tu lah. Semua tak dapat. Ini pembelian dia boleh naik 10% ni. Okey, yang lain tu, apa yang dapat gunakan sekarang ni, kita tak gunakan teknologi sekarang. Teknologi CGI tu tak pernah digunakan. Kalau kita nak pergi rumah orang, tak ada siapa pun yang akan beri. Okey? Tak ada siapa yang akan bagi dekat kita. Nak pergi cuti rumah orang tak bagi punya. Nak cuti lokasi pun orang tak bagi. Hotel ke mana tak bagi. Tak bagi dengan skalanya agak ramai 10 orang ke atas ni, memang dia tak benar, dia takut. So apa yang kita dapat gunakan? Kita gunakan CGI. Kita gunakan green. Shooting hanya di studio green. Nak guna bilik ke, nak guna apa ke, laut ke, apa ke, semua menggunakan green. Inilah satu teknologi yang kata patut gunakan. Green juga mengurangkan kos, mengurangkan tenaga dan mengurangkan kos. Jadi inilah saya sajikan. Dan selamat juga sikit. Ya, selamat. Kita guna green, 1-2 orang saya pergi ambil lokasi yang sebenarnya, balik, edit dan masuk dalam green. Okey? According to the script. Dia nak lokasi mana, atau rumah macam mana, okey, pantai macam mana, lokasi macam mana, pergi ambil. Dan kalau ada rumah pun kita boleh ambil rumah. Ada orang tak kisah kalau dekat seorang nak masuk, nak ambil shoot rumah tu, kita bayarlah agak-agak token dengan tuan rumah tu. Nak ambil rumah kosong je. Tak dapat berlaku. Okey? Kemudian kita masuk dalam studio, kita set light. Dan seolah-olah dia sembang dalam bilik, seolah duduk atas katil. Kalau duduk atas katil pun, letak katil kat situ, dia boleh sembang atas katil, jauh-jauh, atas kursi. Dan backgroundnya semua adalah tepi laut ke, apa ke, ada tingkap ke. Walhal dia duduk dalam studio green. Itu saja. So. Saya nak tanya, perlukah produksi menyediakan responsible declaration untuk kru-kru dengan para pelakon, Dr. Ahmad? Oh iyalah. Itu dah termasuk dalam AP. SOP mana-mana pun mesti ada medical officer ataupun orang yang berketahuan tentang kesihatan duduk kat set. Mesti kena ada. Takkan orang production nak buat. Orang production tidak ada knowledge. Dia kena employee 1 ataupun 2 orang untuk menjaga itu, sanitizer lah, itulah, buat inilah, buat itulah semua. Kebersihan dengan jarak. Dia mesti kena ada. Itu dah wajib. Wajib ada setiap production. Cuma
ada orang yang ada duit mampulah ambil nurse pension ke, attendant pension ke, kan? Okey, bekerja hospital pension ke, ataupun kita employkan student medical student ke. Itu orang yang ada pengetahuan tentang medicine, tentang perubatan. Ataupun maybe orang kita tinggal production juga. Kita lantik seorang khas, dia hanya khas. Dia ada table nak masuk, dia ada ni semua macam temperature, in and out. Okey, segala-gala baju nak segala-galanya dia pegang semua nak kena sanitizer kan, infection dan lain-lain lagi. Itu wajib. Itu adalah wajib. Dalam SOP mana-mana pun wajib. Di mana-mana SOP dalam dunia tu, itulah cara orang filem buat. Di mana-mana saja. Tak lebih pada Malaysia. Even FBM dari buat SOP ada. Mesti ada tu. Wajib. Kan? Dengan pemakaian yang kemas dan sebagainya. Itu dia. Orang pun boleh pergi training. Orang pun boleh pergi training. Ya, kalau jadi baru. ada duit tu boleh ambil apa semua kan. Kita ni mana nak sempat training apa semua. Ambil medical student dah. Employee dia bagi RM70 ke satu hari. Okey, daily payment, daily paid. Attendant hospital pun boleh. Kurangnya nurses yang pension pun boleh. Okey, suri rumah apa pun boleh, semua boleh. Tapi kalau tak ada juga orang kita pun boleh. Hanya dia tahu pergi kos, pergi jumpa dengan orang medical tu, dia bagi tahu gini-gini ni syarat dia, cara dia satu hari ya. Kerja dia hanya sembuh. Okey, menjaga apa seperti apa yang telah dikenakan syarat. Mengikut syarat itu. Senang ya. That's why yang Kementerian Kesihatan punya input ni is very important sebab dia orang pun nanti akan main peranan yang orang cakap tu yang very very critical lah untuk training ni. Macam okey, kalau kita banding macam negara lain, macam benda-benda macam CPR tu biasa kan, betul kan? Macam CPR, katalah kalau accident ke apa, paramedic banyak yang dah go yang dah belajar ni semua. Jadi itu yang kadang-kadang tu saya tengok ini time masa atau kesempatan yang paling baik untuk benda-benda yang dulu kita tak ingat important tu kita boleh wujudkan balik. Macam training kat sekolah, macam tu lah. CPR dulu saya ingat lagi ada, tapi bukan semua orang yang tahu. So kadang-kadang takut dia kalau kena heart attack kat shopping mall sini, takut juga sebab kita cakap siapa yang pandai CPR mungkin 20 orang satu je yang tahu kan. Tapi kalau macam negara lain yang dia dah ajar masa training, as part of the training lah kan, sekolah ke mana, kalau jatuh heart attack tu, orang cakap 4-5 orang je datang. Saya rasa macam tu je lah sebab ni semua ni kan nak siapkan payung kan sebelum hujan kan. Jadi bukan saja industri filem, kita kena tengok ada dua. Satu tu industri kita, industri filem. Dan lagi satu tu apa dia peranan macam kementerian lain. Ya, macam kesihatan. Dia orang pun nanti sekarang pun saya rasa dia orang akan naikkan lagi tahap pengajaran, training. Tak apa sebab yang tu semua bagus sebab semua orang lagi ramai yang tahu bagaimana cara nak overcome nak cerita pasal social distancing. Jadi bukan lagi orang kata motor apik kan. Ini semua standard. Jadi saya memang suka tengok gabungan semua pun kita cakap pasal industri filem. Kementerian Kesihatan dia masuk. Nanti besok Finas punya memantau pun akan melibatkan social distancing dan sebagainya. Penguatkuasa kan, pelayanan dan sebagainya. So macam itulah. Jadi saya rasa memang banyak perubahan macam Dr. Ahmad London cakap tadi tu. Banyak perubahan. Okay, Datuk, pada pandangan Datuk kami sendiri, perlukah dan pentingkah agensi yang berkaitan industri kreatif ni mewujudkan production training program COVID compliance course yang offer the best practices dan procedures for film productions ketika COVID-19 national outbreak and featuring preventive practices ni, macam dari segi mereka menyediakan handbook berkenaan prosedures tu supaya senang production untuk dapat lah sebelum mereka membuat penggambaran. Ya, betul. Jadi dia macam training tapi macam Dr. Ahmad Landa cakap tadi, kalau ini semua dimasukkan dalam pre-production. Jadi kalau saya dapat peluang untuk katalah nak buat keputusan pasal benda ni. Sekarang ni sebelum penggambaran diluluskan dan sebagainya, saya nanti minta daripada tiap-tiap persatuan berapa
orang yang kita yang kita nak agihkan untuk menjadi bukan nak kata pakar lah, tapi untuk mengambil tim atau satu kursus di mana mereka besok boleh balik kepada persatuan masing-masing dan boleh jalankan tugas. Sampaikanlah. Daripada nak kadang-kadang kita ni nak tunggu dah dapat permission boleh filem, masa itulah kita nak worry pasal tu. Jadi saya ingat Datuk Datuk KP Kementerian Kesihatan pun dulu ada pernah cakap kita boleh ambil time sekarang ni untuk ambil inisiatif yang tertentu sebelum benda tu berlaku, baru kita nak buat sesuatu. Jadi kalau saya memang kata persatuan, saya galakkan kita minta kepada Kementerian Kesihatan kita allocate 10 orang ke dari tiap-tiap persatuan. Jadi dekat Malaysia ni ada 8-9 persatuan, mungkin 6 sajalah kot yang melibatkan pekerja. Jadi ada office yang boleh dipergi. Jadi kita dah bagi peranan baru ya kepada setengah-setengah ahli-ahli. Mungkin setengah ahli itu pun kalaman di hospital ke mana-mana kita tak tahu. Jadi ini mungkin akan tu. Lepas tu dia balik, dia pula boleh boleh train pula yang jadi bila buat syuting besok dah tak ada lagi ragu-ragu social distancing tu apa makna dia. Mask tu bila pakai makeup nak pakai face tu macam mana. Dan yang ketiga dia boleh timbangkan yang macam Dr. Ahmad London cakap tadi tu, kalau 2-3 orang pergi keluar buat location shooting, balik pergi ke post green screen dan buat dan sebagainya. Sebab kalau dah dalam post tu dah senang, sebab social distancing semua kita boleh amalkan. Ini yang kita takut ni bila outside shooting, kadang-kadang bukan production crew tengah shoot, yang datang pula orang budak-budak daripada kampung ke di shooting tu dah 50 orang pula ada kat situ. Dah jadi susah. Jadi adalah baikkan yang apa yang Dr. Mike cakap tadi tu. Ya, Dr. Mike. Okey, berbalik pada itu, ingat bahawa Finas mengadakan bengkel. Finas mengadakan bengkel untuk HOD, Head of Department saja. Siapa yang nak syuting, yang sedang syuting, yang akan syuting, yang ambil SPP, sila hadir bengkel ini selama 3 hari yang akan dibuat di dataran Finas yang boleh menampung lebih kurang 200 orang satu sesi. Okey. Budi saja. And then boleh menampung semua. HOD ada 6 ya. HOD. Jadi makna kita ada shooting lebih kurang dalam 100 production. Yang dah ada ambil SPP ya dah ada 40 production yang berhenti ketika PKP tu. Ketika berhenti nak sambung ada 40. Kemudian yang belum menyambung lagi, yang dalam kontrak semua ada 60 lagi. Okey, 60. Yang akan membawa lebih kurang dalam 600 pekerja setiap satu. Sekarang ni kita dah kurang dia akan pergi ke 200 ke 300 pekerja. Namun kita kena bagi kesedaran. Health kesedaran. Okey. Health kesedaran iaitu pindah adakan kursus bengkel atau bengkel selama 3 hari bukan orang yang sama, yang berlainan. Tiap-tiap kasut ialah 100 HOD ya. Termasuk juga producer. So akan memberi kesedaran, bengkel kesedaran tentang health. Okey, fine. Itu saja. Jadi bila dia pergi lokasi maka dah tahu dia dah bersedia dah. Bukan masa lama pun. Setengah hari ya. Daripada pukul 9 sampai pukul 1. Kemudian next sesi pula daripada pukul 2 sampai pukul 5. Kita boleh buat 4 sesi. Tiap-tiap sesi boleh masuk 100 orang. 4 sesi dah ada 400 orang. Cukup untuk 3 hari. Buat. Saya rasa itulah cara yang terbaik untuk Finas buat. Ya. And then berkolaborasi dengan persatuan-persatuan semua di situ. Kemudian kita letakkan siapa yang nak memantau, siapa yang dia boleh melantik seseorang medical officer ataupun siapa-siapa yang kata tadi yang mahir setelah mendapat persetujuan daripada medical officer dia kata dia ni orang ni lulus untuk memantau kesihatan. Orang biasalah macam kita. Staff pun boleh. Staff kru sebab dia dah belajar ini dia bersedia senangnya bukan nak jadi doktor pun kan. Nak jaga kesihatannya kan. Tak perlulah bagi mereka tak perlu nak cek-cek, tak perlu. Jaga kesihatannya. Apa yang patut jaga. Seperti makeup, alat-alat makeup yang patut dibuat, patut disiniderkan, pergerakan semua tu. Itu ya. Kawalan keluar dan masuk, itu saja. Semua orang tahu.
Dia bagi sedikit knowledge, orang dah boleh buat. Hmm. Itu dia. Training ni dah mula dah training dia. Training dia dah start dah. Belum. Training, Belum tak. belum lagi. Oh, okey. Bengkel kesedaran. Tengah dirancang lah ni. Rancang lah, tapi belum lagi utarakan. Okay. Ini cerita kita. Sebab apa? Sebab saya nak tengok timing saja sebab kementerian saya rasa hanya akan luluskan selepas sangat dia orang dapat maklum balas yang dah cukup orang tapi dia ada idea ke? Adakah dia ada idea macam kita punya idea ni? Inilah Finas, adakah KKM adakah idea macam kita kata tadi? Nama bengkel kesedaran apa semua, cuma nak cut cost macam mana kan? Mungkin tak ada. So okey, Dr. Ahmad, bagaimana pula dengan kalau nak syuting, perlu ke sesebuah produksi tu dia menyediakan informative panel untuk diletakkan di lokasi penggambaran? Memanglah kena ada. Pertama sekali sebelum syuting, kita dah kata dah ada pre-pro. Dia kena lantik siapakah yang kat sini, melantik satu orang itu yang saya sebut tadi lah. Sama ada medical officer, nurses ataupun medical student ataupun staff kita sendiri yang dah pergi bengkel satu hari. Pergi bengkel satu hari. Kat Pusat Kesihatan kena collaborate, dia kena collaborate dengan KKMM dan juga Finas. Tidak perlu hanya kesihatan daerah ni ya. Kalau Ampang, Melawati ni pun boleh datang panggil seorang untuk briefkan dia orang. Okey. And then orang-orang ni lain yang pergi. And then setelah diperakui oleh kesihatan, dia ni boleh. Nak belajar medical ni saya cakap tadi ni tak sampai satu hari. Tak sampai satu hari. 1 jam dah cukup lah. Dia dah faham lah. Apa yang patut dia buat, what do and don't. Okey, kita nak syuting, kita bawa dia orang lah. Employee lah. Bagilah dia gaji. Kan? Macam staff kan. Tapi dia khusus untuk itu. Itu kan? Ayolah. Okey. Soalan yang terakhir kepada Datuk Kamil. Di manakah ruang yang sesuai untuk pekerja industri perfilman kita ni boleh bersuara terutama berkenaan dengan isu pekerjaan mereka, sebab kita tahu mereka ni berisiko sebab pergi syuting penggambaran tengah-tengah panas. Jadi maksudnya dari segi hak pekerja industri perfilman itu. Okey, saya yang ini saya tengok dulu masa COVID mula menjelma kan. COVID bulan Mac. Sebelum tu pun ada Mac tu kita dah dapat macam MCO dah mula. Saya hanya nampak yang kebanyakan yang kita dengar tu adalah tak bekerja dan tak dapat pendapatan lah kan. Jadi saya tengok ini adalah akibat industri kita tidak ada foundation untuk orang cakap untuk saving dan sebagainya, dan saya tahu inisiatif pun telah dijalankan supaya ini boleh dijadikan satu kenyataan, one reality lah kan. Tetapi cara yang kita nak buat kadang ni kita belum lagi macam mana saya nak cerita ni. Ini pasal kadar minima. Itu pun saya dah buat masuk kan, kadar minima. Kita naik taksi pun masuk je dah kena RM3.50 macam tu. Tapi masa saya kat Finas dulu memang saya nak tengok kenapa bila ambil saja satu gaffer ke, satu lighting man ke, satu apa, kita tak ada rate. Tak ada rate yang kita boleh gunakan untuk costing. Sebab apa? Sebab ni ada kaitan dengan costing. Jadi kalau kerajaan selalu bantu kan funding dan sebagainya, memang important lah kalau kita tahu costing tu macam mana kita buat, dan costing tu pula akan depend on on the tiering lah. I think Dr. Mat London tahu ni lebih mendalam lah. Dia tiering dia. Jadi itu satu minima. Saya daripada dulu lagi saya nak tekan isu ni. Minimum rate. Maknanya masuk saja dah ada rate. Yang lain tu depend on pengalaman, dan berapa tahun, adakah kaitan dengan exposure international ke dan sebagainya. Jadi suara yang Ella cakap tadi itu, saya rasa suara dia memang macam persatuan orang, okeylah persatuan dah ada, tapi saya harap kebanyakan lagi pada orang muda ni masuk persatuan FDAM, selain daripada persatuan sendiri yang maintain
polisi dan sebagainya. Tetapi saya rasa memang baik lagi kalau ramai lagi ahli FDAM, Profima semua tu, termasuk yang orang-orang muda. Sebab dalam saya dengan Dr. Mat Andan sebenarnya kita ni actually duk ingat pencen saja sekarang. Jadi tak tahulah Dr. Mat, I duk ingat kalau dah boleh rest tu, kita jadi penasihat saja cukup lah. Suaranya tu, budak-budak punya suara sekarang pun, maaf lah, bukan budak-budak lah, orang muda. Kadang-kadang saya tengok banyak lagi emosi daripada solusi. Maknanya kita marah cepat. Bila marah cepat tu kita salahkan yang itu, yang ini, yang itu, yang ini. Padahal patut kalau dengan orang-orang yang lebih yang lebih sikit otai di dalam persatuan, mungkin ada macam kelab kelab orang muda dalam association yang dah established. Macam diorang pun boleh bersuara kat situ. Tapi macam persatuan apa ni? Persatuan persatuan ni lah, panjang dia punya nama dia apa tu? Persatuan ni lah, KKGM apa? You punya kan? Itu pun boleh jadi suara. Ini generasi muda. Yalah. Dia nama dia tu, saya pun masih ingat lagi, PSKKGM. Yang itu tu boleh bersuarakan daripada segi polisi dan sebagainya. Tetapi kalau nak bagi tahap lagi tinggi, grup yang muda-muda ni kena masuk juga dalam persatuan establish, FDAM, Profima, seniman dan sebagainya, supaya ada suara di dalam association kan. Sebab saya orang semua mesti terima. Sebab kadang-kadang yang idea baru out of the box semua datang daripada generasi muda. Itu yang important. So inilah yang screenplay yang siapa tu Dr. Mat cakap tadi, kalau nak rombak screenplay sekarang. Tengok independent film sekarang yang buat filem yang menggunakan berapa kru. Kadang-kadang yang independent film yang buat kru kan, yang buat filem. Kadang-kadang berapa 4-5 orang sahaja. Mereka boleh buat macam tu. Yang lain semua dalam green screen. Yang lain semua dalam editing room. Jadi itu tu akan jadi macam balance dengan cara pembikinan filem tradisional. Dan itu hanya boleh datang dengan orang cakap apa? Orang-orang kreatif ni kena selalu jumpa. Lepas tu baru dapat idea yang macam-macam ya. Dr. Mat, okey. Pada pandangan Dr. Mat lah, soalan saya yang terakhir pada Dr. Ahmad. Okay, secara ringkas ni, apakah pada pandangan Dr. Ahmad, apakah pernah ada pembikin filem di Malaysia ini yang membikin filem dengan penuh rasa cinta, penuh rasa bermaruah dan ada harga diri lah? Itu dah keluar dari topik kau. Okey lah. Tahu sikit. Sebenarnya orang mesti ada pengetahuan membuat filem, sama ada parah apa semuanya. Yang keduanya, dia mesti jujur. Dia mesti ikhlas. Dia mesti jujur. Apa-apa kita buat kerja, jujuran itu adalah number one. Okey? Secara psikologinya, jujur itu adalah number one. Okey? Yang kedua ialah pengetahuan kau untuk translate sesuatu teks itu. And then yang ketiga ialah falsafah di sebalik skrip itu. Understanding script and falsafahnya. So ada 3 benda yang harus dianuti oleh seorang pengarah ataupun seorang pekarya untuk dia mewujudkan sebuah filem yang bermutu ataupun kualiti. Itulah dia. 3 bendanya. Okey. Jadi pernah tak ada pembikin filem yang buat? Sekarang ni kita lihat dah sudah bermula. Kita lihat short filem sekarang, filem-filem pendek sekarang sudah ada elemen-elemen tu. Dan saya rasa dalam tahun 2 tahun lagi kita akan mencapai tahap yang seperti apa yang saya kata tadi, berpengetahuan, jujur, dan juga memahami teks. Pengetahuan tu pengetahuan tentang filem lah. Memahami teks tu satu berbeza. Translatekan sebab every tab kena semua, ya.
Every genre bukannya sama. So kita memahami genre itu dan falsafahnya, understanding, kita rasa insyaAllah. Ada tengok beberapa short film terutama daripada India, budak-budak India biasanya buat beautiful. Beautiful. Ada budak-budak Cina seorang-dua juga buat beautiful. And this is the future of of the film. Saya kata a day of tomorrow. Ya. Saya rasa diorang ni telah menjangkau, telah mudah melangkah kemajuan dalam aspek pemikiran film. Dan kita tolak mainstream. Mainstream memang tak tahu apa. Itu dah jadi buluh kita. Ini kita nak hantar rebung ni. Saya kata rebung ni adalah ada potensi untuk mengangkatkan nama Malaysia di masa akan datang. Okay, baiklah. Saya rasa sampai sini saja kita punya forum pada kali ini. Kalau ada masa, berkesempatan, kita akan buat lagi. Cuma apa yang boleh saya simpulkan di sini, betapa pentingnya expert practitioner di dalam industri perfilman ni duduk bersama-sama dengan kerajaan untuk membentuk SOP yang terbaik, terutama untuk penggambaran, sebab kita nak mencegah jangkitan COVID-19. Pasti kita tak mahu ada kluster baru pula, kluster penggambaran. Kita tak mahu. Jadi perkara ni perlu dititik beratkan sebab industri perfilman kita ni juga merupakan salah satu major innovation industry di seluruh dunia. Di seluruh dunia memang itu salah satu major innovation industry. Jadi Malaysia pun tak boleh dikecualikan juga. Jadi apa yang saya nak pesan, jangan dah terhantuk baru nak tergadah. Jadi sampai di sini saja, sampai kita berjumpa lagi. Okay. Terima kasih. Bye. Okay, terima kasih. Okay, saya Annie. Okay, bye. Nak pergi berak lah. Dia bang lah. Apa dah habis lah? Kalau tak recording. Berapa mesej? Datuk, berapa mesej? Mesej? Mesej saya